Assalamualaikum dan salam syarikat sayang, bersama saya Al-Fairis Cemurin. Tumpuan berita tengah hari. Kerajaan Sarawak akan menggunakan haknya di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 bagi membolehkan wakil Sarawak berada dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Aupeng, di bawah perenggan ke-34 laporan jawatan kuasa antara Kerajaan IGC Sarawak dan Sabah mesti diwakili dalam LHDN dan ia adalah mandatori. Namun sehingga kini Sarawak tidak pernah mempunyai wakil di dalam LHDN. Jelas Ketua Menteri, jika Sarawak mempunyai wakil dalam LHDN, sekurang-kurangnya Sarawak tahu mengenai berapa pendapatan seluruh negara untuk membolehkan Sarawak tahu jumlah yang berpatutan untuk dipohon sebagai geran untuk negeri ini. Tambah beliau, jika Sarawak tahu sumbangan kepada pendapatan negara, Sarawak mungkin boleh mendapatkan balik 20% kepada negeri ini. Tegasnya, sebagai rakan wilayah, Sarawak akan melihat perkara ini dengan mendalam dan akan membawanya kepada rakan-rakan gabungan Parti Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Ketua Menteri hadir ke pejabat buat pertama kali selepas memenangi pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN 12 dan dilantik sebagai Ketua Menteri di lobi Wisma Bapa Malaysia pada Selasa. Dalam majlis sama, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari juga mengucapkan terima kasih kepada rakyat Sarawak kerana memberi mandat kepada gabungan Parti Sarawak GPS untuk terus menerajui Kerajaan Sarawak. Ujarnya, GPS tidak menjangkakan dapat memenangi 76 kerusi daripada 82 kerusi dengan jangkaan hanya menang kira-kira 68 kerusi atau maksimum 72 kerusi. Namun kemenangan besar itu katanya jelas memperlihatkan rakyat faham dengan hala tuju dasar yang telah diketengahkan khususnya untuk Sarawak mencapai negeri maju menjelang tahun 2030. Malah tambahnya, rakyat juga faham bahawa keterangkuman dasar yang melibatkan semua kaum dan agama hendaklah dititik beratkan. Selain rakyat juga faham bahawa Sarawak mempunyai kedudukan tersendiri berlandaskan MA63 yang telah diluluskan di Parlimen. Laporan seterusnya di Miri. Datuk Sri Lee Kim Shin telah mengadakan walkabout di kedai kopi Desa Senadin dan Permajaya pada Selasa bagi mengucapkan terima kasih kepada pengundi yang terus memberikan kepercayaannya sebagai wakil rakyat di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N75 Senadin. Semasa ditemui selepas walkabout itu, beliau berkata kemenangannya dalam pilihan raya negeri Sarawak ke-12 PRN 12 adalah untuk rakyat di DUN Senadin dan terus bersamanya untuk tempoh 5 tahun lagi. Justru beliau berikrar akan berusaha merealisasikan manifestonya dengan terus berbakti dan menabur hikmat dengan sepenuh hati demi memajukan Senadin. PRN 12 Sarawak kali ini memperlihatkan perpaduan yang utuh dalam kalangan pengundi di DUN Senadin dengan memberikan sokongan padu kepada kerajaan GPS yang dipimpin Ketua Menteri. Berita selanjutnya di Lunduk. Prihatin dengan musibah yang menimpa penduduk kampung Tebaro akibat kejadian ribut pada Ahad lepas, Billy Sujang yang menang dalam PRN 12 di kawasan DUN Opar pada Sabtu lepas turun padang melawat dua keluarga yang terjejas. Dalam lawatan pada Selasa, Billy turut menyampaikan sumbangan kepada mangsa yang terjejas berdasarkan anggaran kerosakan yang dialami. Tinjauan yang dilakukan mendapati bahagian stor dan dapur rumah mangsa terjejas teruk akibat dihempap pokok. Pada masa sama, Billy juga menyampaikan sedikit sumbangan kepada pemilik kenderaan yang dihempap pokok tumbang bagi meringankan beban beliau. Ke perkembangan berikutnya, Sarawak menerima sebanyak RM187 juta daripada tabung COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz semasa persidangan Dewan Rakyat pada Isnin menjelaskan dana berkenaan telah diagihkan khusus kepada jabatan atau agensi kerajaan merangkumi projek-projek berskala kecil seperti tertera. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Baram Ani Ngau yang meminta Menteri menyatakan berapa jumlah peruntukan tabung COVID-19 yang diagihkan kepada wilayah Sarawak, amnya dan Baram khasnya untuk projek kecil serta agensi-agensi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan projek kecil tersebut. Masih dengan laporan COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Selasa telah memutuskan semua penerima dos lengkap vaksin Sinovac atau individu berumur 60 tahun dan ke atas tanpa mengira jenis vaksin siri prima di Sarawak perlu mengambil dos penggalak selewat-lewatnya pada bulan Februari 2022 bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap. Menurut JPBN Sarawak, sekiranya gagal berbuat demikian, status vaksinasi akan ditukarkan menjadi tidak lengkap dan individu tersebut tidak layak untuk menerima kemudahan-kemudahan seperti mana yang diberikan kepada penerima dos lengkap
vaksin COVID-19. Menurut kenyataan itu lagi, aktiviti pemberian dos penggalak ini dilaksanakan bagi yang layak serta mendapat janji temu MySejahtera atau secara hadir terus di klinik swasta, hospital swasta, klinik kesihatan, PPV awam, PPV integrasi dan mobile outreach serta diberikan secara percuma termasuk PPV GP dan PPV hospital swasta. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut melaporkan sebanyak 31 kes positif baru COVID-19 dikesan di 10 daerah di Sarawak dan ini menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini meningkat sebanyak 252,064 kes. Kuching merekodkan 10 kes, diikuti Lawas 7 kes, Sibu 6 kes dan Miri 2. Mereka lebih dulu Lunduk, Serian, Tanjung Manis, Tatau dan Subis masing-masing merekodkan 1 kes. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Fairez Jumrin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.